Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dalam ruangan Jom Mojo merubah obes jadi obses bersama saya Yoi Karudi Ahmad. Okey, hari ini macam yang saya janjikan kita nak cerita pasal pemakanan, strategi makan. Daripada video pertama, saya buat video pertama tu orang mencurah-curah tanya pasal makan sebenarnya. Tapi saya dah cakap dalam video pertama tu saya terpaksa buat turutan 1 2 3 tu macam tu sebab bila sampai ke pemakanan ni kita akan dapat idea yang lebih baik. Macam mana kita jadi obes, kenapa kita jadi obes, and apa kita nak buat. Kita nak sihatkan badan, turunkan berat, and kita nak tukar persepsi kita pasal pemakanan, dan kenapa kita boleh jadi obes. Jadi pemakanan ni macam kunci pada segala-galanya lah bagi saya. Nak jadi sihat, turunkan berat, nak tukar mindset, dan obes, punca kita obes. Jadi membawa ke saya nak dia berkait, rapat semua benda ni berkait sampailah kita kepada topik yang paling orang nak tanya, banyak tanya saya pasal pemakanan, diet. Pemakanan ni memang paling penting lah sebenarnya untuk menurunkan berat badan. Ni memang kita memang kena kawal pemakanan. Okey, jadi macam dalam video pertama saya cakap, apa saya buat? Pertama saya Google macam mana nak turunkan berat badan. Saya nak cuba diet zaman internet ni. Saya ni orang lama lah, jadi banyak cuba cara-cara lama, kurangkan makan, buat aktiviti, itu yang biasa kita tahulah. Tapi saya nak cuba cara baru. Saya cubalah. Bila saya Google tu pemakanan ni punyalah banyak nasihat pasal pemakanan ni, tip-tip apa. Dan saya tengok apa yang saya tak pernah buat. Saya tengok kat situ. Pertama saya jumpa diet tembikai. Watermelon diet. Saya tengok, ini macam pelik sikit. Saya tak pernah terfikir pula nak makan tembikai je. Boleh cuba kot. Sebab saya baca, dia sesuai juga untuk orang yang kencing manis dan darah tinggi. Masa tu kan saya ada masalah kencing manis dan darah tinggi. Jadi kita nak sihatkan badan, nak turunkan berat. Jadi kita nak selesai target masalah tu lah. Jadi bila saya cuba nak selesaikan masalah tu, saya cuba makan tembikai ni. Saya makan tembikai, saya buat diet tembikai ni dekat hampir 2 bulan lah. Saya makan tembikai. 3 kali sehari makan tembikai. Saya beli tembikai, potong dadu, simpan dalam peti ais. Beli tembikai, potong dadu, simpan dalam peti ais. Kebetulan pula tembikai ni, dia ada kebaikan banyak. Dia pun ada banyak-banyak dia punya kebaikan juga. Salah satu paling baik, dia baik untuk orang lelaki lah, terutamanya untuk kesihatan orang lelaki. Dia punya yang putih dekat kulit tu, sebenarnya satu bahan yang sangat baik untuk melancarkan darah. Dia juga menjadikan bahan utama untuk buat Viagra tu. Jangan main-main. Penting tu, baik tu. Tapi bila saya dah start, kan saya masih nak gunakan Google, selalu baca sampai bila tu kemudian saya jumpa dengan Dr. Berg. Bila saya ikut Dr. Berg bagi nasihat pasal pemakanan ni, buah-buahan ni, glukosa dan fruktosa. Jadi saya ambil tahu macam apa yang urus. Macam glukosa diuruskan oleh pankreas, tapi kalau fruktosa diuruskan oleh liver, hati. Dan saya kalau mengikut Dr. Berg, masa saya ada 54 inci tu menunjukkan yang saya ada masalah liver lah, hati. Saya ada fatty liver. Fatty liver ni maksudnya saya punya hati tu ada banyak lemak, diselaputi lemak. Macam kita ada visceral fat. Kalau visceral fat ni maksudnya lemak yang menyalut organ-organ dalam badan kita ni. Jadi dia pun buat macam organ-organ kita jadi lemas, susah nak berfungsi. Jadi bila saya baca tu, saya rasa macam saya kena cuba jugalah. Buahan ni baik, buah-buahan ni bagus. Macam Dr. Berg, dia ada masalah lain lagi. Dia di Amerika. Amerika dah sampai satu tahap pemakanan dia orang ni dah banyak terlampau advance kan, negara advance. Jadi banyak GMO, dia tak pemakanan tu dah jadi tak sihat. Sampai Dr. Berg cakap tanah-tanah di Amerika tu sebenarnya dia punya pemakanan tu dah tak ada nutrisi yang baik tu, zat-zat yang baik tu dah tak ada macam dulu, pasal tanah tu dah tak sama. Dia orang dah modified tanah tu sampai hasil buah-buahan tu tak mengeluarkan zat yang macam dulu, yang macam orang dulu makan. Kita pun mungkin ke arah itu. Kita pun tengok kadang-kadang buah pelik-pelik dah rasa manis dia kan. Ada buah dah sampai tak ikut musim. Itu yang berlaku sekarang ni, memang. Jadi teknologi pemakanan ni memang satu masalah lain lagi lah. Macam Dr. Berg dia galakkan kita makan organik, tapi macam organik ni kadang-kadang kita pun faham lah kos dia kan. Tapi lah untuk kebaikan, kalau orang yang mampu, apa salahnya kan. Jadi bila saya tengok tu, saya tengok apa yang saya betul buat. Bila saya banyak ikut Dr. Berg ni dia banyak cakap pasal keto diet. Ini betul-betul diet internet lah. Memang keto diet. Saya apa benda keto diet ni? Saya pernah dengar pasal Atkins diet ni, orang yang makan protein tinggi ya.
Tapi keto diet ni dia macam Atkins diet yang yang macam diolah semula, tapi dia gunakan lemak. Lemak sebagai pemakanan utama dia, sumber makanan utama dia dalam dia punya piramid makanan tu. Lemak di atas sekali. Dia nombor satu lemak. Lemak, kedua protein dan ketiga baru karbohidrat. Jadi berbeza. Dia menggunakan lemak hampir 70%, 25% protein, 5% karbo. Lebih kurang macam itulah dia punya piramid tu. Jadi saya tengok kenapa dia makan lemak. Sebab ini akan balik ke video yang pertama tu, video yang ketiga tu. Maknanya strategi pemakanan dia ni ialah makanan yang tak menaikkan insulin. Nampak tak? Sebab kita dah tahu dah insulin kan. Insulin punya peranan yang akan menghalang kita pembakaran lemak. Kita nak bakar lemak sebab kita nak kurangkan berat badan tu daripada berat lemak. Jadi kita mesti bakar lemak. Untuk bakar lemak, sebenarnya kita harus makan lemak. Macam pelik. Saya sampai dulu ada orang tua cakap jangan makan lemak banyak-banyak, nanti badan berlemak. Memang lemak kau ni. Itu katanya kan. Memang betul. Itu orang tua cakap lah. Tapi sebenarnya kajian terkini menunjukkan lemak tu lebih selamat lah kalau nak makan untuk tak menaikkan insulin. Protein nombor 2. Nombor 3 ialah karbohidrat. Karbohidrat ni dia memang makanan yang memang paling cepat ditukarkan kepada glukosa, dijadikan gula sebagai sumber tenaga kita. Macam saya cakap dulu macam mana glukosa kita itu akan dimasukkan ke dalam sel-sel dan menjadi glukogen. Itu dia. Itulah peranan insulin dan karbohidrat. Tapi lemak dia dibakar, dia dihasilkan, dia tetap kalau kita ambil terlampau banyak tetap juga akan menjadi gula. Dia tetap juga akan menjadi glukosa, tapi tak secepat seperti macam karbohidrat. Saya bagikan satu perumpamaan, satu anggaran, satu bentuk anggaran supaya dapat gambaran yang jelas. Karbohidrat ni contohnya dia menaikkan insulin tu dua kali ganda. Contohnya kalau kita punya bacaan darah tu 5 lah. Kalau orang kencing manis ni, kalau orang yang tak ada kencing manis dia mungkin duduk kat 5, 4 macam tu lah bila dia biasa-biasa macam tu. Tapi kalau bila dia makan, dia ambil karbohidrat pada jumlah yang banyak karbohidrat. Karbohidrat ni akan naikkan insulin tu 2 kali ganda. 2 kali ganda tu maknanya daripada 5 tu, 5 kali 2, 10. Campur balik dengan 5, jadi 15 bacaan gula dia. Itu kalau untuk orang kencing manis tu dah kira overshoot lah tu. Dah tinggi lah tu. Tapi yalah baru lepas makan tu, biasalah. Mungkin lepas 1 jam, 2 jam, kita tengok. Dia mungkin turun balik ke 10 ke, bawah 10 ke. Itu maknanya dia berjalan dengan baik lah. Dia punya insulin respon cantik. Dia tak ada masalah sangat dengan rintangan insulin. Kalau kita ambil protein pula, protein akan menaikkan 1 kali ganda. Ini saya bagi contoh daripada 5 tadi, kalau orang dia makan protein yang banyak, naik 1 kali ganda je protein tu. Naik 5 lagi. Jadi 5 bacaan gula dia jadi 10. 10, 1 jam lepas makan, 2 jam lepas makan, mungkin dah turun sampai 6, 7, 6 macam tu. Dia naik 1%. Jadi dia lagi cepat diturunkan. Lemak, kita bagi lemak. Lemak ni paling sikit sekali menganjakkan insulin. Dia boleh naik dalam 30%. Contoh saya bagi contoh. 5 tadi saya cakap 5 tadi bacaan 5. Kalau dia naik 30% mungkin naik dalam 6.5, 7 bila dia makan lemak yang tinggi. Ini sebenarnya saya bagi contoh ni pun terbukti daripada apa yang saya cuba sendirilah. Memang saya nampak sendirilah, saya buat sendiri. Saya test pemakanan. Memang betul. Memang macam inilah lebih kurang. Tapi saya tak boleh kata yang tepat lah. Untuk yang tepat boleh cuba sendiri. Sebab saya tak tahu apa yang anda makan. Macam saya makan, saya mungkin nanti saya cerita. Saya makan jambu batu. Saya makan peanut butter, protein, fiber. Jadi dia naik 5.6, 6.5, 7, 7.5. Dalam masa 1 jam, 2 jam dia dah turun jadi 5.5, 5.6 macam tu. Sebab maknanya insulin tu itu. Tapi lebih pada bila sekarang ni lah. Kalau masa mula-mula dulu, masa saya pun ada masalah rintangan insulin. Dia anggap perlahan. Pasal insulin tu dah lali kan, tak diterima badan. Jadi dia agak sukar diturunkan. Jadi semasa bila insulin tinggi dalam badan, lemak tak bakar. Bila lemak tak bakar, kita susah nak turunkan berat badan. Jadi kita nak cepat. Jadi masa tu
Saya tu yang saya belajar pasal keto diet ni. Keto diet ni memang lemak. Jadi bila saya tukar pemakanan tu, saya cari apa yang keto diet ni, apa yang orang keto diet makan. And saya sesuaikan dengan selera saya lah. Tapi saya banyak nak main selamat lah. Jadi saya puasa untuk 3 bulan pertama tu. 3 bulan pertama tu yang betul-betul saya nak lawan kencing manis saya. Saya makan jambu batu. 3 bulan saya makan jambu batu saja. Jambu batu dengan peanut butter. Peanut butter tu saya buat sendiri. Saya buat sendiri kat rumah. Senang sebenarnya buat peanut butter. Nanti saya boleh cerita. Tapi sekarang ni saya nak cerita. Saya makan peanut butter dengan jambu batu. Saya makan biskut lemak 2 keping. 2 keping tu je. Tak boleh lebih. 2 keping. Sebab saya nak karbohidrat. Saya cakap saya perlu dengan karbohidrat. Saya ambil karbohidrat saya daripada situ. Dengan saya makan sekeping cheese. Orang keto ni dia boleh makan cheese. Dia tak digalakkan minum susu. Tapi dia boleh makan krim. Dia suka makan. Kalau dia makan susu pun dia ambil high fat ni. Dia tak ada main low fat ni. Tak ada. Dia nak high fat. Sebab dia bersumberkan lemak. Okeylah. Saya tak nak buat video ni panjang-panjang. Nanti saya akan sambung lagi pasal pemakanan ni lagi. Cuma nak bagi gambaran aja. Kenapa? Maksud saya itu kita kena cari pemakanan. Strategi makan saya yang pertama ialah makan yang tak menaikkan insulin. Mungkin lepas ni cuba-cuba Google, tengok, check. Ada banyak sebenarnya makanan yang tak menaikkan insulin ni. Lepas tu kita cuba sesuaikan dengan selera kita. Macam saya makan jambu batu, saya makan ikan sardin. Ikan sardin lemak tinggi. Tin pun boleh tu. Yang fresh tu lagi baik lah. Sebab memang dia kandungan badan isi dia tu banyak lemak. Tinggi, bagus. Lepas tu saya ada makan telur and saya makan banyak sayuran. Itu sajalah yang saya nak kongsikan hari ini. Semoga nanti saya akan sambung lagi pasal pemakanan, strategi pemakanan ni. Jadi kalau ada apa-apa, macam biasalah, kalau ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan ataupun komen, taruh dalam ruangan tu. Nanti saya akan cuba jawab lah macam biasa. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat. Jom Mojo. Bye.